Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam ahli jawatan kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak tengok satu hadis dulu sebelum kita ke kitab kita. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahu afrahu bitawbati 'abdihi al-mu'mini min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatan 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fawada'a ra'sahu fanama fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu fatalabaha hatta ishtadda 'alayhi al-har wal 'atashu aw ma syaa Allah qala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amuta fawada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut fastayqadha fa idza rahilatuhu 'indahu 'alayha zaduhu fallahu ashaddu farhan bitaubatil 'abdil mu'min min hadza birahilati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala ya afrahu bitaubati 'abdihil mu'min. Allah Subhanahu wa taala punya seronok dan sangat gembira bila mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala ni kembali taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni, Allah ni sangat gembira dan sangat seronok dengan taubat seseorang hamba tu bila orang tu dia kembali balik pada Allah. Dulu hidup dia tu gelap, dia tak tahu hak mana satu baik, buruk, dosa, pahala. Dia hidup kira apa dia nak buat, dia buat je. Mai satu peringkat dia mai jadi orang yang berhijrah, dia mai jadi orang yang berubah, dia mai orang yang dekat dengan masjid, dekat dengan kuliah pengajian dan sebagainya. Orang ni Nabi SAW sebut perumpamaan macam mana Allah seronok ni. Perumpamaan satu manusia, satu orang lelaki yang mana dia ni satu hari dia jalan dengan kenderaan dia, dengan unta dia, dengan kenderaan dia ni lah, tunggangan dia. Dia pun jalan ma'aha rahilatan 'alaiha ta'amu wa syarabuh. Sampai kat satu tempat, maka lelaki tadi ni dia turun sebab dia nak rehat. Dia sampai pada satu tanah yang kita kata macam tanah yang luas dan tandus ni, dia pun sampai kat kawasan tu, dia turun daripada tunggangan dia, dan di atas kenderaan tunggangan dia ni semua benda ada lah. Apa dia? 'Alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Di atas tunggangan ni ada makanan dia, ada minuman dia,
Sebab itu benda yang penting ketika tu dia nak berjalan jauh. Kalau kita sekarang ni dengan handset kita, dengan beg duit semua atas tu, apa dia buat? Fawada'a ra'sahu fanama. Maka dia pun disebabkan perjalanan dia yang letih sangat, dia terlena. Dengan tunggangan dia, dia ikat sebelah dia dengan semua barang yang benda yang penting-penting tu ada dekat tunggangan tu, dia letak tangan dia pun terlena. Fastaiqadha wa qad zahabat rahilatuhu. Maka bila dia bangun, apa yang berlaku? Di tanah yang luas, kawasan yang luas tu, apa yang jadi? Tunggangan dia tadi tak ada. Binatang hak dia naik tadi, unta tadi tu, kuda tadi tu, tunggangan dia tak ada. Tak tahu pergi mana. Allahu Akbar. Semua barang ada dekat ni apa tunggangan dia ni, kat unta dia ni. Dia pun tak tahu nak buat macam mana. Fatalabaha hatta idza ishtadda alaihi al-harru wal 'atash. Sehingga dia pun jalan cari sekadar kemampuan dia boleh cari kat padang pasir yang luas tu, dia cari mana kenderaan tunggangan dia tadi pi mana, unta tadi tu pi mana, dia cari sehingga kepanasan yang teramat sangat. Yalah tengah panas dia jalan dia cari, hatta ishtadda alaihi al-harru wal 'atash. Maka dengan panasnya, dengan letihnya, dengan dahaganya, masya-Allah, makan semualah dengan tak larat, dengan letih, dengan dahaga, dengan lapar dan sebagainya, dia cari penat. Maka apa dia kata? Arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi. Apa dia kata? Dia kata daripada aku duk jalan penat aku ni. Daripada aku jalan penat dengan panas, dengan lapar, dengan dahaga, baik aku balik tempat yang mula-mula aku lena tadi tu, dan dia buat keputusan fa'anamu hatta amuta. Aku nak buat apa? Nak balik kat tempat aku tadi tu, aku nak tidur sampai matilah. Tidur bangun, nak buat apa? Nak jalan pun penat. Nak jalan pun belum tentu aku boleh selamat, mesti mati juga. Dia buat keputusan ringkas dengan keadaan dia yang letih tu. Dia kata macam ni lah, aku balik rumah, aku balik tempat aku tadi yang parking awal tadi tu, yang aku lena tu, aku nak balik lena tang tu. Nabi SAW gambarkan pada kita macam mana Allah nak seronok bila satu hamba kembali pada Allah ni. Bayangan dia macam seorang yang berjalan, dia bawa tunggangan dia berhenti di satu tempat, unta dia tu dia ikat, semua barang makanan, minuman, benda penting, barang dia ada dekat unta tu. Bila dia tidur, dia bangun, unta tu tak ada dah, dengan semua barang dia hilang. Dia pun cuba jejak cari unta tu, sehingga dia letih dan tak larat. Dia buat keputusan nak balik, nak tidur sampai mati dekat kawasan tadi tu. Maka dia pun tidur. Fawada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta. Maka dia pun letak tangan dia, letak kepala dia di atas tangan dia ni. Dia pun nak tidur lah. Tidur dengan niat, aku tidur sampai matilah, apa lama nak tidur dengan. Macam itulah keputusan dia. Fastaiqadha fa iza rahilatuhu indahu 'alaiha zaduhu. Maka dia pun tidur. Bila dia bangun sahaja daripada tidur, alangkah terkejutnya dia, unta tadi hak hilang tu ada balik kat tepi dia, dan dia tu ada balik tepi dia, dan semua barang dia tadi dengan minuman, makanan, pakaian, perjalanan, semua ada dekat tu. Boleh bayang tak seorang tu macam mana dia seronok? Dalam hadis ni dia tak riwayat tu. Dalam hadis lain disebut lafaz tambahan, seronoknya dia melompat, dia kata, ya Allah, ana rabbun wa anta abdun. Wahai Allah, aku ni adalah Tuhan, engkau adalah hamba. Bisyiddatil farhi. Sebab seronok sangat, dia terbalik cakap-cakap menjadi macam tertukar-tukar dah, sebab terlalu seronok sangat. Nabi SAW gambarkan pada kita bagaimana fallahu asyaddu farhan bitaubatil abdil mu'min min hadza birahilatihi. Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan taubat satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala
lebih daripada seronoknya lelaki tadi yang dia dapat tunggangan dia, yang tunggangan dia hilang, barang dia hilang tadi tu. Seronoknya lelaki tadi tu, Allah lebih gembira dan lebih suka kalau orang tu balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal mu'mina idza adznaba zanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala minha wa in zada zadat hatta taghlafa qalbuhu fadzalika ar-ranu alladhi dzakarallahu fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang Islam, orang mukmin, kalau dia buat salah dan dosa, apa akan berlaku? Kanat naqtatun sauda'u fi qalbihi, akan dititikkan satu titik yang hitam di hati dia. Kalaulah dia taubat dan dia tinggal dan dia istighfar dengan Allah, saqala minha, maka hati tadi akan bersinar dan akan digilak balik hati tadi tu. Tapi kalaulah dia tu tambah dosa, tak taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa akan jadi? Seluruh hati dia tu akan diliputi dengan titik yang hitam tadi tu, sehingga jadi macam satu penghalang, macam karat di hati dia. Itulah apa yang Allah sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali hati mereka tu ada selaput yang meliputi hati mereka tu. Jadi kalau mai peringkat macam tu kita tak pernah taubat dengan Allah Ta'ala, maka apa akan berlaku? Hitam demi hitam demi hitam demi hitam. Mai satu peringkat kita nak buat baik rasa malas, kita nak buat jahat rasa seronok. Sebab hati tu tak boleh masuk nur cahaya, tak boleh masuk dah. Mai ajak mengaji tak mau, nak pergi benda buat jahat dosa dia seronok. Dengar azan dia tak rasa semangat nak mai semayang dak. Dengar majlis-majlis ilmu, bukan kata di masjid, TV, radio, handset, duk main di tangan dia tu dah. Benda orang duk cut klip kecil-kecil tu, dia tak ada hati nak tengok, dia tak mahu, dia tengok benda lain lah. Sebab hati dia dah penuh dah. Maka mailah sama-sama hari ni muslimin rahmati oleh Allah, kita berdoa Ta'ala, moga Allah pelihara kita daripada jadi di kalangan orang-orang yang hati dia kotor dan hati dia tu menghijab atau diliputi daripada benda-benda yang menjadi hijab kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok kitab kita bab ketiga, bab kelima. Habis kan hadis itu. Bab berkaitan dengan babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang ia pada menyebut berkaitan dengan uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang ketiga yang juga berkaitan dengan rambut. Bab yang awal dulu bab berkaitan dengan rambut, bab ketiga, bab keempat berkaitan dengan tarajjuli, menyisir atau merapikan rambut, dan mai bab ketiga adalah berkaitan dengan uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga bab yang disusun oleh Imam Tirmizi menunjukkan hujah yang sangat kuat Nabi SAW adalah insan yang sentiasa ada rambut di kepala dia. Ada rambut. Bukan 24 jam cukup botak daripada awal sampai sudah. Bukan begitu amalan yang ada pada jasad baginda Nabi SAW. Kalau kita nak gunting botak pun boleh, tak apa. Cuma jangan kita habaq botak ni lah yang menjadi sunnah Nabi. Yang tu tak apa betul. Sebab bab yang ketiga juga menunjukkan pada uban baginda Nabi SAW. Tengok hadis yang pertama dalam bab ini. Kata Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala bertanya kepada Anas bin Malik. Qatadah ni adalah tabi'in. Tabi'in dia tanya kepada Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Sahabat Nabi SAW. Tabi'in mereka tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak kita tengok hadis-hadis dalam Syama'il ni, para tabi'in ni dia suka tanya kat Nabi. Dia suka tanya kat sahabat lah terutamanya berkaitan dengan watak Nabi ni macam mana.
Sebab mereka selalu dengar berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Mereka tak ada peluang nak hidup bersama dengan Nabi SAW. Jadi dia suka tanya, muka Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, badan Nabi macam mana, muka Nabi macam mana, cerita sat kat kami Nabi ni macam mana, cerita sat kat Nabi kulit Nabi color apa, cerita sat perangai Nabi macam mana. Dia suka tanya. Sebab satu orang yang hebat ni, satu orang yang hebat dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan angkat martabat dia di kalangan manusia biasa. Walaupun siapa tak kenal dia, siapa buat tak tahu kat dia, jutaan manusia hina dia, tapi dia tetap akan jadi manusia yang mulia dan hebat. Contoh sebagai kita tuan-tuan, arwah Tok Guru kita, Tok Guru ni Abdul Aziz. Mungkin kita yang pernah hidup, pernah dengar ucapan dia live, pernah tengok kehidupan dia, kita bila tahu satu orang manusia yang soleh, ulama yang hebat, kita tahu dia. Tapi generasi mungkin anak cucu kita, mereka tak pernah jumpa arwah Tok Guru secara direct, atau tak pernah dia cakap dengan live, tak pernah hidup dengan dia. Jadi mereka bila nak tahu orang-orang hebat macam ni, mungkin boleh jumpa anak dia, mungkin dia boleh jumpa jiran dia, mungkin boleh jumpa orang yang pernah kerja satu zaman dengan dia, macam mana cara dia kerja, macam mana cara dia tolong orang, macam tu, macam-macam lah. Jadi orang yang tak pernah jumpa, dia teringin sangat nak tahu banyak benda berkaitan dengan orang tu. Macam kita lah tuan-tuan. Saya suka abang tuan-tuan duduk di Kedah ni, banyak alim ulama duk ada di kawasan Kedah ni. Pondok-pondok Belambak lagi ada. Pondok-pondok Belambak lagi ada. Kita ni biasalah tuan-tuan, bila satu-satu orang soleh, orang alim tu dah tak ada dah, baru kita tiba sedih. Tu budaya lah. Di sini tak lah, sini bagus. Tuan-tuan kaki mengaji. Ada tempat tu kadang-kadang ibarat kata Tok Guru Haji Saleh tak ada, dia buat sedih gitu. Awak sedih ingat arwah dah Tok Guru semua ni. Iyalah, satu aspek yang sedih. Lagi satu aspek kita nak bak, masa arwah Tok Guru duk ada, berapa kali yang pergi mengaji dengan dia. Tambah di Pulau Pinang adalah satu dua tempat dia turun, macam Masjid Sungai Ara dia turun, dia main mengajar dekat, banyak kali lah dia main mengajar tu. Masa dia sihat tu lah, hujung-hujung dekat dia sakit tu banyak tempat dia berhenti dia kuliah. Di pulau pun dia tak apa main dah. Di Pajak Song pun satu dua kali dia main, lepas tu dia tak sempat main dah. Berapa kali masa dia main tu tapi tak ada kitab mengaji dengan dia, tak pun. Padan dengan buat sedih, awak sedih ingat, tulis Facebook murabi ummah tak ada lah apa semua. Tang murabi ada, duk lena di rumah, lepas tu hang duk buat sedih gitu. Tu yang pelik tu. Tak apalah, satu mutiara dah hilang dah. Kita doa Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan bersama orang yang soleh, insya-Allah lah. Tok Guru ni orang yang hebat ni. Masa kita sekarang ni tuan-tuan apa dia? Yang duk ada ni kita main lah. Tu dia banner bapak kat luar tu, segala muka ustaz duk ada. Tapi berapa ramai hak kita main? Ada lah satu dua main. Hak lain tengok, Denny start motor belah gitu ya. Dan tu hang nak tunggu siapa main? Aku tunggu guru yang mursyid. Orang cantik muka, guru mursyid. Hang pun macam hantu ayak mau mursyid pula. Mainlah mengaji, siapa main mengajar pun mengada sangat. Tumpang ahli ulama duk main ziarah lagi, banyak duk main masjid kita ni macam-macam lah. Syekh tu main, syekh Arab main, syekh tu main, syekh ni main. Kita peluang main ziarah sama-sama ahli ulama ni, bukan dia lah. Masa kita ni tuan-tuan nak berhadapan dengan ahli ulama ni pun belum tentu boleh lagi. Sebab kita ni banyak benda-benda tak elok kat kita. Mata kita pun tak bersih, telinga kita tak bersih, hati kita tak bersih. Kurang-kurang kita main jumpa suhbah bersama. Tuan-tuan kalau tengok dalam kitab Tazkirah, Imam Qurtubi, dia habaq antara 3 benda yang boleh lembutkan hati manusia. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali adalah suhbah dengan para alim ulama. Kita duduk dalam majlis para orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Kita duduk saja dalam majlis dia pun, Allah akan lembutkan hati kita. Sebab Ibnu Falih rahimahullah ta'ala, dia pernah tanya ke anak murid dia, aku nak tanya apa? Kalaulah orang tu dia sakit, 3 hari dia sakit, dan 3 hari tu dia tak makan ubat, apa akan jadi kat dia? Anak murid dia kata, wahai Syekh,
Kalau dia tu sakit 3 hari tak akan makan ubat, memanglah mudarat dia tu. Silap hari bulan boleh mati dia tu. Maka kata Syekh Ibn Falih kata apa? Kata kat mereka, macam itulah orang manusia, kalau dia ni tak dengar nasihat agama dalam masa 3 hari, maka hati dia akan jadi mati. 3 hari kita tak dengar nasihat agama, buat tak reti, hidup tak ketahuan gitu je, maka hati kita jadi macam mana pokok yang tak kena siram air, jadi kering, jadi tak ada nasihat, jadi diam gitu je. Bila-bila sekali saya cadang masjid kita ni lah, kalau boleh kita anjurkan ziarah mahabbah para alim ulama di Kedah. Tuan-tuan senarai, beberapa tok guru pondok-pondok yang kita nak pergi ziarah semua lebih kurang 7-8 pondok ke 10 ke apakah, hari Jumaat, hari Sabtu tuan-tuan cuti, tuan-tuan anjur makna dia apa? Yang mudah sekali adalah bawa kereta sendiri, nak bawa anak ke, nak bawa isteri ke, nak bawa kawan ke apa tak apa, kita konvoi gerak sekali, semua kumpul tang ni 10 kereta, 15 kereta. Orang perempuan nak main dengan geng perempuan ke, nak main dengan keluarga apa semua boleh lah, kita gerak sekali semua. Sampai kat satu pondok tu kita telefon mereka, siap bagi tahu lah, kata kami nak main ziarah apa semua ni. Tapi ziarah, bila kita jumpa alim ulama tuan-tuan, ada 2-3 benda yang saya nak abad kat tuan-tuan yang kita kena buat. Yang pertama, bila kita ziarah para alim ulama, tengok masa yang sesuai untuk dia. Jangan kita pi ziarah para alim ulama ni setengah jam lagi nak maghrib, sejam lagi nak maghrib, sebab dia nak telaah kitab, malam ni nak mengajar apa, nak tengok situ apa, nak kongsi dengan orang kampung, dengan masyarakat, benda-benda poin penting dalam hadis tu, masa tu dia nak semak kitab. Jangan kacau dia kalau boleh. Yang kedua, kalau kita pergi ziarah para alim ulama ni, bagusnya jangan kita ni terlalu lama sangat duduk dengan dia, sampai sejam, sampai 2 jam, sampai tak mau nak balik. Sebab orang alim ni dia bukan macam kita jenis duduk Facebook, WhatsApp, tak tahu yang punca 24 jam. Dia masa dia habis dengan ilmu. Arwah Syekh kita punya Syekh Ramadan Al-Buti, anak dia kata, aku tak pernah tengok bapa aku melainkan 3 keadaan. Aku tak pernah tengok bapa aku melainkan 3. Satu, dia duduk bersama, satu dia ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun dia akan duduk di bilik dia tu, sama ada baca kitab ataupun dia akan tulis kitab. Yang ketiga, dia akan ibadah di waktu malam. Tu je dia punya masa, dia habis macam tu je. Jadi level ulama ni dia tak akan buang masa. Dia tak akan buang masa. Saya tak ingat nama satu ulama tu, dia anak murid dia kata, apa nama dia? Tak ingat dah. Anak murid dia kata, punyanya Syekh aku tak buang masa, daripada rumah dia nak pi ke masjid, on the way nak pi masjid tu je kami khatam berpuluh-puluh kitab lah. Dalam perjalanan tu dia tak duduk saja, maksudnya dia mengajak. Dalam kereta ke, kalau kita sekarang ni kereta lah, kalau dulunya mungkin dalam perjalanan naik unta ke apa, kata jalan kaki ke, dalam perjalanan tu anak murid dia anak murid dia baca kitab, dia akan syarah kitab tu, jalan, okey hang baca pula, jalan terus nak main tu pun habis kitab. Banyak dah kami jadi alim kot jalan ke tu ya. Tu nama kata alim ulama. Kita pergi ziarah dia 3 benda. Satu, tengok masa sesuai. Yang kedua, jangan terlalu lama. Yang ketiga, talabud doa minas salihin. Minta dia tolong doa kat kita. Minta ada 2-3. Bila kita sampai, kena minta 2-3 benda. Yang pertama, minta dia doa kat kita. Yang kedua, minta dia bagi nasihat dekat kita. Kita duduk ramai-ramai sampai kat pondok dia semua macam tu, kita kata, wahai Tok Guru, nak minta sikit lah nasihat ni, kami anak-anak muda ni kadang-kadang tergelincir, kami kadang-kadang pengurusan masjid, kadang-kadang orang duk pergi mengaji ni, kalau ada nasihat Tok Guru nak bagi kat kami, Tok Guru nasihat lah kita. Dia dengar nasihat kita habis, kita kata, wahai Tok Guru, nanti tolong doa kat kami lah, insyaAllah kami dapat istiqamah. Tok Guru pun doa ringkas ke tu. Kalau kita ada hadiah apa-apa lah, orang perempuan buat apa-apa ke, beli buah ke, kita masak apa-apa ke, kita sedekah. Kita tak payah duk kalut ni pondok tu nak masak lah apa semua, jadi tak payah. Kita ramai 6-70 orang, mereka jadi susah pula. Kita jangan berat ke orang. Kita pergi bagi hadiah apa kita nak bagi kat Syekh, siapa nak bagi apa ke, sumbangan untuk pondok ke apa ke, sendiri-sendiri tu semua sendiri. Atau ada daripada pihak masjid secara official bagi, okey, pergi ziarah pondok lain pula. Start je. Dia 5 minit dalam satu pondok, kita kata dalam 15-20 minit. Oh semua okey, jalan-jalan. Dalam 2-3 bulan sekali 5 pondok kita pergi ziarah. Bawa anak-anak kecil kita bawa lah.
Tapi janganlah ganggu, nanti Tok Guru nak nasihat dia ni panjat sini panjat sana, kita jaga. Last sekali habis minta Tok Guru doa sat kat anak saya ni, insya-Allah jadi alim ulama, jadi orang soleh, jadi orang yang manfaat pada ummah ni. Dia pun doa kat kita. Tuan tahu tak, banyak Tok Guru kita pergi doa, tak tahu barakah Tok Syekh mana, Allah bagi anak kita jadi orang hebat, orang alim, orang soleh, orang ulama yang amilin, ulama yang kita katakan hebat. Belum tentu, sebab barakah kita duk jumpa wali ulama ni sekali sekala lah. Tapi janji dengan pondok tu semua elok-elok, semua ziarah, makan semua sendiri, makan tol minyak semua hampa sendiri, naik kereta family kan, buat collection lah. Kalau kawan-kawan buat collection sama-sama sendiri, ni makan mana, cuma kita beritahu okey kita berhenti makan di sini, kita berhenti makan di sini sebab ni kedai geng masjid juga, bagus kita support mereka. Tak apa, bagus lah, cari makanan ke apa ke, rehat-rehat saja berjalan-jalan. Sambil itu ziarah mahabbah para alim ulama, boleh lah kita anjurkan. Tak masjid pun taman kita, tak taman pun tempat kerja kita, boleh lah. Sebab tambah kalau kita pergi ziarah Tok Guru pondok ni, pondok dia tak sama macam ustaz-ustaz mengajak biasa ni. Ustaz mengajak biasa ni contoh 6:30 maghrib baru ada kuliah. Kalau pondok tuan-tuan sampai subuh ustaz ada kelas, pagi pukul 11 ada kelas, pagi pukul 3 ada kelas, pagi pasar ada kelas, dia kelas tak henti. Tengok masa dia yang sesuai, jangan ganggu dia, jangan ambil masa dia terlalu lama. Yang penting kita nak suhbah dengan para alim ulama. Itulah saya bagi tahu apa yang Imam Qurtubi kata nombor 1. Yang kedua, banyak ingat mati, boleh lembutkan hati kita. Dan yang ketiga kata Imam Qurtubi, kamu ziarah orang yang meninggal dunia, ziarah sampai ke kubur. Maksudnya tengok macam mana proses tu, macam mana orang bawa jenazah sampai kat sana, macam mana orang tanam, macam mana orang doa, macam mana orang talqin dan sebagainya. Ada sedikit keinsafan dalam hati kita, boleh menyebabkan hati kita jadi lembut. Suhbah dengan para orang soleh. Tu yang berlaku kepada salafus soleh dulu. Macam Qatadah tanya pada Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal lam yablugh dzalika innama kana syaiban fi suduraihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hina'i wal katam. Pernahkah Nabi SAW color rambut dia, warna rambut? Warna ni bukan warna macam kita duk color ni. Warna ni makna dia menggunakan inai. Color rambut ni guna inai. Dengan inai kita boleh color. Janggut kita pun kita boleh buat inai jadi macam oren gitu. Janggut ialah oren, hak lain yang oren. Janggut tak apalah, sebab dia memang kalau oren nak buat macam mana kan. Ataupun rambut boleh kita bagi color oren gitu. Orang nampak macam dia ni memang sempoi tuan-tuan buka-buka helmet mana punya Tok Syekh ni, Syekh color oren rambut dia ni. Tak apalah. Kita sebab kita bukan buat rambut color lain, rambut color ni apa inai tak apa. Dia tanya ke Anas bin Malik, wahai Anas, hang kan selalu duduk dengan Nabi, kami nak tanya kang, Nabi color tak rambut dia? Nabi buat inai tak kat rambut dia? Nabi color tak rambut dia? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata apa? Dia tak color lah rambut. Beliau tak pernah melakukannya, meskipun ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipisnya. Uban Nabi SAW ni antara lokasinya di sini. Suduraih ni antara dahi jabhah dengan uzunaihi, antara dua ni. Sini ya. Lokasi Nabi akan beruban ni di sini. Kita kata atas sideburn ya. Sini sideburn kita kan. Di atas tu dia ada uban sikit, tak banyak, sikit je. Dan dekat belahan rambut ni, rambut yang belah tu ada sikit, dan di janggut sikit. Lebih kurang duk ada di, nanti kita baca. Ada riwayat kata 12, ada riwayat kata 21, beberapa riwayat. Cuma dalam hadis ni, dalam hadis yang berikut kita akan baca, Anas bin Malik kata Nabi SAW color. Tapi dalam rambut, dalam hadis ni Anas bin Malik kata Nabi tak color. Tak color ni bukan makna tak color terus. Jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW rambut ni tak banyak sangat hak uban. Nabi ni tak banyak rambut, kalau uban ni tak banyak. Abu Bakar banyak lagi. Kalau nak dibandingkan Nabi, seolah-olah macam Nabi tak color lah, sebab sikit sangat, bukan banyak sangat pun rambut Nabi ni. Maksud Anas bin Malik tak tu bukan nafi,
Dia kata taklah sekala macam mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu guna color rambut dia. Okey, baik. Tengok hadis yang seterusnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata, "Ma adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda." Aku hanya menemukan 14 helai uban di rambut dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, ada lebih kurang 14 uban di rambut dan janggut. Rambut dan janggut. Maksudnya tak banyak mana lah. Tak banyak mana pun uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak Nabi ni? Pemimpin yang kesan yang sangat mendalam pada rakyat dia dengan sahabat dia, rapatnya hubungan sehingga orang gamak dan nak tahu semua benda bab Nabi, sehingga janggut pun berapa uban orang kira. Ada tak saya tanya orang perempuan belakang, berapa uban suami anda? Tak tahulah ustaz, uban banyak mana, banyak api lah, tak ada terus pun tak apalah, buat semak duk kacau orang. Lepas pencen ni 24 jam duk haru di dapur sat-sat buat ayak, sat-sat buat ayak. Tidak dulu aku penat agak, uban banyak mana pun tak ada pun tak apa. Tak ada lagi orang yang sayang ke suami ke, sayang ke siapa-siapa ke, pemimpin dunia mana-mana lah, orang fikira uban dia tak ada. Walaupun pemimpin-pemimpin yang berpengaruh atau yang kita katakan macam orang yang ada nama lah, yang orang sayang. Contoh di India ada Mahatma Gandhi. Dia nak kira uban, macam mana dia? Rambut pun tak ada. Contohnya lah, orang macam tu. Tak kira lah pemimpin barat ke, pemimpin Asia ke, siapa-siapa ke, yang orang sayang, yang orang suka, tak ada orang sampai peringkat nak pergi ke peringkat macam tu, semua tak ada. Okey sayang, jumpa, salam, macam tu je lah. Peringkat jadi sayang macam tu je. Tak ada sampai sampai ke peringkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kira uban. Rambut Nabi orang simpan tau. Anas Khalid Al-Walid simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam serban. Anas bin Malik, bukan, Khalid Al-Walid simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa helai dalam serban. Orang tanya Khalid Al-Walid, hang champion semua perang kira turun hang champion, macam mana boleh menang selalu? Dia buka serban dia, dia kata, aku tabarruk ambil barakah dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah, Allah bagi aku kejayaan dengan barakah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpan rambut Nabi. Buat main. Ada siapa simpan rambut isteri dia? Rambut suami? Buka beg duit kan? Simpan rambut banyak. Simpan apa ni? Ni rambut suami ai. Rambut Habi. Habi apa? Abang macam bear lah tengok kan? Happy lah daripada Habi diorang kan? Tapi rambut dalam tu tak jarang orang simpan dalam rambut. Ada? Tak ada. Kalau ada pun kita kata ni rambut siapa? Semak tahun ni dia terajang gitu ya. Tu pemimpin yang hebat, kesan yang sangat mendalam. Hadis seterusnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhun ru'ya minhu syai'un. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW pakai minyak ke rambut dia, ubannya tak kelihatan. Apabila beliau tidak memakai minyak di rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban. Rambut Nabi SAW pun bukan banyak pun uban dia. Tadi kita baca hadis kata 14 je. Jadi bila pakai minyak, kadang-kadang rambut ni dia melekat antara satu dengan yang lain. Jadi macam tak apa nampak sangat lah. Nak abang kata apa, terlalu sedikit uban tu, sehingga pakai je minyak, bila rambut jadi melekat tu, jadi mungkin nampak macam satu ke, nampak macam tak apa ada di janggut pun dia tak apa ada sangat dah. Daripada hadis ni kita tahu kata apa, sunnahnya pakai minyak lah di rambut. Kita mengaji dalam bab tarajjuli, bab yang keempat tu, bab menyisir rambut, sunat pakai minyak di rambut itu. Pakai minyak apa? Pakai minyak apa-apa pun boleh lah. Yang bagusnya pakai minyak zaitun. Tuan-tuan beli, pakai. Dia menguatkan kepala apa semua, bagus lah.
Tak ada lah, tak bawa pun nak jual ke apa, tak ada, apilah beli mana-mana. Ustaz kerak promosi zaitun yang ada belakang bonet kereta apa. Tak ada, pilah beli mana-mana, jenama apa pun tak apa. Jenama kartun pun boleh. Janji zaitun. Lagi hadis seterusnya adalah berkaitan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar ni siapa dia? Anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Adik kepada Hafsah binti Umar. Hafsah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua hubungan rapat semua jenis bagusnya, rapat-rapat. Katanya Abdullah bin Umar, innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Adalah uban di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai ya. Lebih kurang 20 helai. Tadi kata 14. Ni kata 20. Hak mana satu betul? Kata ulama, yang pertama, kemungkinan Anas ni apa Abdullah bin Umar kiranya dia tu adalah berlainan masa. Sebab hadis riwayat Anas bin Malik yang awal tu dia kata 14. Mungkin Anas bin Malik kira ni masa umur Nabi ni tak berusia sangat. Baru kita kata awal 50-an macam itulah. Yang kita katakan Abdullah bin Umar riwayat hadis ni dah lanjut lagi. Mungkin umur Nabi dah hujung 50-an ke atau awal 60-an ke. Jadi uban tu dia lebih sikit daripada biasa. Maka tidak ada pertentangan di antara dua hadis tu. Dua-dua kata tak apa, tak jadi masalah. Yang kedua, kata ulama, perkataan Abdullah bin Umar yang kata 20 dengan Anas bin Malik kata 14, selisihan yang besar. Cuma dia sebagai satu anggaran. Dia tengok muka Nabi, banyak ni ada 20 ada lah kot. Macam tu anggaran dia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pun sebut 14. Kata ulama, tidak ada perselisihan antara keduanya. Satu anggaran, satu faktor usia yang makin lama makin lanjut. Ceritalah. Lagi lanjut, lagi banyak. Lagi banyak uban, lagi banyak duk fikir, lagi banyak masalah. Kan? Jadi beruban kuat sikit. Dan hadis yang ke-41, hadis yang Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia adalah ranking rawi nombor 3, nombor 2. Rawi nombor 1 sahabat tuan-tuan, beberapa ranking ni bawah ni. Sahabat yang hebat ni. Yang pertama jatuh kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan rekod riwayat sebanyak 5,374 hadis. Muhadis ini yang hebat sekali. Pemenang kedua lah, rawi hadis ni jatuh kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lebih kurang hadis dia 2,630 hadis. Yang ketiga berada pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jumlah 2286. Dan yang keempat, menakjubkan, satu-satunya perempuan dalam top 10 ranking rawi hadis yang paling hebat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang riwayatkan hadis lebih kurang 2,210 hadis. 2,210 hadis. Sehingga ulama bagi tahu, kalau tiga lelaki di atas tu tak ada, siapa dia? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. 3 orang ni tak ada, Aisyah duk ranking rawi hadis nombor 1. Sebab dia seorang perempuan yang alim, yang faqih, yang pandai. Dia banyak mengaji dengan Nabi. Dia suka tanya macam-macam, banyak info-info yang banyak orang tak tahu, dia tahu. Sebab di hujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi banyak habiskan masa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang kelima, saya habaq ranking top 5 lah, adalah Ibnu Abbas, lebih kurang 1,660 hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat yang mulia ni lah.
Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad shibta. Qala syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Abu Bakar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad shibta, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ni nampak ada uban lah. Abu Bakar sedih tegak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ada uban dah kat kepala Rasulullah. Katanya Abu Bakar sedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni, yang telah menyebabkan aku jadi uban ni sebab aku baca beberapa surah. Surah apa? Yang pertama surah Hud, yang kedua surah Al-Waqi'ah, yang ketiga surah Al-Mursalat, yang keempat surah Amma Yatasaalun, dan yang kelima Idza Syamsu Kuwirat. Kesemua surah ini adalah menggambarkan apa yang berlaku di hari kiamat. Jadi fokusnya Nabi baca ke surah tu sampai kesan bacaan Quran tu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beruban. Kesan fokus bacaan Quran tu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beruban. Allahu akbar. Nabi beruban sebab baca Quran dan benda akhirat. Kita beruban sebab masalah kita. Masalah anak, masalah isteri, masalah macam-macam lah. Cikgu sekolah tepu berapa kali dah, anak terajar orang lah, curi yang tu lah, apalah, buat tak ketahuan, kita duduk di Allahu akbar, penat dengan anak-anak, penat dengan jiran, penat dengan isteri, penat dengan suami, penat dengan kawan tempat kerja. Kita biasa kalau beruban ni benda dunia. Nabi SAW beruban disebabkan benda akhirat. Sebab fokus Nabi ke akhirat banyak, fokus kita ke dunia banyak. Kita bangun-bangun pagi, kita punya fikir tak sama macam salafus soleh punya fikir. Mereka punya fikir berakhirat banyak. Kita hanya bangun pagi, kita fikir lah, kalau bangun 7.30 pagi, dia akan terajang semua benda, bangkit, mandi, semua lari supaya boleh punch 7.45. Dia mau punch jangan merah. Dia tak fikir dia tak sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh pun biar pi lah. Janji aku mau, senang, janji aku boleh pergi kerja, tak subuh pun kira lagi. Kita dah fikir nak senang dunia ya. Tapi sahabat Nabi SAW, dia fikir macam mana nak selesai masalah akhirat dia. Itulah yang paling besar sekali. Sebab tu kadang-kadang sahabat kalau tidur waktu malam, tidur dia bangun, dia tak boleh tidur. Dia kata apa? Ya Allah, aku takut sangat dengan akhirat, sebab tu aku takut sangat dengan neraka, sebab tu aku jadi tak mengantuk dia lah. Dia tiba-tiba duduk teringat akhirat, tiba-tiba duduk teringat syurga, teringat neraka. Ada jenis macam tu. Kita tiba-tiba duduk teringat apa? Bila tukar sport ring baru, bila menikah lain. Kalau tak menikah yang tu je. Kita punya fikir tak sama. Sebab tu level kita tak sama level mereka. Level mereka sampailah orang sebut nama mereka. Tak payah orang lain lah. Sampailah orang azan kita panggil Bilal. Walaupun nama dia Encik Azman, walaupun nama dia Encik Rahim, walaupun nama dia Encik macam-macam, tapi kita panggil, tulis kat bot apa? Bilal. Orang main tanya, Bilal siapa? Kita kata dah, Bilal sahabat Nabi lah. Tak. Bilal masjid siapa? Tu yang duduk kat ujung tu, dia lah Bilal masjid. Oh, Bilal masjid. Orang hebat, orang meninggal, Allah bagi dia tu panjang umur. Makna panjang umur ni apa? Kita selalu ingat dia. Tak payah kata Bilal lah. Sahabat Nabi tinggi sangat, terturun bawah main sikit. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Rabi'atul Adawiyah, kita ada Ibnu Mubarak, kita ada Sufyan Uyainah, banyak, Imam Nawawi, kita ada macam-macam lah. Manusia yang hebat ni, orang selalu ingat dia. Sebab dia orang soleh, jasa ke Islam banyak. Kita jasa apa ke agama Allah SWT? Tak ada. Lepas tu kita hidup orang tak kenal. Orang masuk kampung kita, orang tanya, kenal tak ni apa Haji Ali? Contohlah, kalau ada Haji Ali, minta maaf lah. Haji Ali mana? Alah, Haji Ali lah yang bawa kereta Beza baru beli tu. Beza color apa? Color biru ke color merah? Dia tempah color merah tapi dapat color biru, dia silap abang. Oh, Haji Ali tu, kenal. Lambat, hidup lagi, orang tak kenal lah. Kalau mati, Allah, orang tak layan tu.
2 hari orang buat menangis lah, tahlil lah apa semua. Hari ketiga tengok semua kubur tak ada siapa layan. Anak tangan kata mati, sakit anak tak layan dah. Kita sakit di hospital, isteri kita masak bubuk semua nak pergi hantar bapak hang kan. Ada di hospital. Dia kata apa? Dia kata malas mak pi ya, sibuk dengan kawan-kawan. Hidup bukan mati. Sakit pun orang tak layan lah. Mati lagi ajem. Sebab tu jangan harap siapa. Isteri pun jangan harap. Kalau dia sehantar, alhamdulillah lah pahala. Kalau suami hantar, hantarlah. Kalau anak hantar, hantarlah. Siapa pun tak boleh tolong. Sundri mau ingat. Tu mau faham. Sendiri buat amal soleh sendiri. Quran, baca Quran, tasbih, zikrullah, semua jaga backup siap-siap. Siapa tolong aku, tolonglah. Tak tolong pun sudah. Aku ada benda boleh selamat aku. Sebab dalam kubur nak tolong ni siapa? Siapa pun tak akan tolong kita. Yang nak bagi syafaat kita adalah Nabi SAW dengan amal soleh kita lah. Masa duduk di kubur, takut gelap seorang-seorang duduk kan. Sedar kan? Ada satu brother nanti main. Bro. Kita duduk dalam kubur gelap kan. Krak dia jalan kan. Kita kata punggah lah ni, malaikat dah tabur aku 3 suku maut dah. Ada satu brother handsome main. Kita kata dah who are you bro? Kenapa you datang dalam kubur I? Dia kata, akulah Quran yang hang selalu baca dulu kat dunia. Kadang baca pelan, kadang baca kuat. Akulah Quran. Tak apa, hang tidur, relax. Relax. Kami akan cover hang, jaga hang. Quran mai, semayang mai, zakat, puasa, benda baik kita buat, dia cover kita. Kalau hang buat benda baik lah. Ni benda baik tak ada, mengaji tak mau, semayang tak mau, apa baik apa semua habuk tak mau buat. Siapa nak tolong kita? TV tolong. Ada artis yang tolong. Ada yang kita duk sokong dia macam artis nyanyi-nyanyi, bawa tangan besar tu duk babai tu. Agak-agak dia tu nak tolong kita. Ada layan lah. Dia tu minta kenal kita. Siapa nak tolong? Kabali ditolong hang. Menerak pergi tengok Kabali. Hak main mengaji ni. Hak main. Kalau tak main ngaji tu tak apa jugalah. Hak main mengaji. Selalu duduk depan ni, menerak salin nota. Duk sembang lepas kuliah kita duk pergi kat motor tu, depa duk pergi kat kereta. Kereta tu dekat dengan motor. 2 orang. Janggut atas sikit pada lutut je. Tak ambil tengok, oi kemarin aku pergi tengok Kabali tu, sembang. Saya tengok muka dia. Aku tengok muka macam warak dah. Geng Kabali juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia berlakon, dia kaya, dia glamour, semua dia dapat. Mata hang dapat apa? Dia kenal benda hang. Kata kalau dia lalu tang tu hang babai dia ada, dia main salang cu tengah hang. Tak ada pasal dia tak kenal, dia bodoh betul lah. Kita teruk sangat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Nanti tuan-tuan insya-Allah kita akan sambung beberapa hadis tu. Ada lagi lebih kurang 3 hadis. Kita akan habiskan nanti bab tu pada akan datang, dan kita akan masuk nanti bab yang ke-6 fi khidabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab Nabi kala rambut lah. Kala dengan apa, dengan hina tu makna dia apa, inai, ada za'faran, ada macam-macam benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam guna. Nanti kita akan tengok. Semua satu benda saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Kuliah di Mata'am Arabi tu akan jalan macam biasalah insya-Allah dalam bulan ni nanti, minggu depan nantilah. Cuma ada satu iklan saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Di pejabat daerah dan tanah seberang Perai Tengah, nanti saya tinggal satu iklan kat sini. Ada malam cinta Rasul pada 19 hari bulan selepas sembahyang maghrib. Yang ada adalah Syekh Zainul Asri, Syekh Zaini Haji Ahmad, Ustaz Jafri, Ustaz Nizam Al-Banjari, saya sendiri, Ustaz Suhaizi, Ustaz Nazri Hanafi, dengan kumpulan qasidah. Dan saya difahamkan kalau ada rezeki majlis ini juga akan dihadiri oleh Syekh Tariq. Syekh Tariq Sadar yang mai pada Mekah tu, ulama hadis Mekah tu, tour dia mai ke kawasan utara ni lah. Kalau dia kesempatan, mereka akan penganjur akan cuba bawa dia mai ke majlis itulah. Tuan-tuan yang kesempatan boleh sama-sama kita pergi.
Nanti saya bagi pada masjid iklan ni, nanti depa lekat lah, tuan-tuan nak tengok. Tuan-tuan tak cukup iklan, tuan-tuan snap gambar di sini ni, boleh post dalam grup WhatsApp tuan-tuan ke, Facebook ke apa ke. Kita sama-sama duduk dalam majlis selawat insya-Allah. Pergi ya? Tak ada. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.